Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya dalam pembuatan keputusan, iaitu alat membuat keputusan kualitatif. Alat membuat keputusan kualitatif ialah proses membuat keputusan berdasarkan penggunaan pertimbangan yang subjektif, iaitu berdasarkan idea, kreativiti, gerak hati, pengalaman dan pendapat dalam membantu pengurus membuat keputusan. Terdapat 5 alat membuat keputusan kualitatif, iaitu pertama ialah analisis tulang ikan ataupun kita sebut juga sebagai analisis sebab dan kesan. Kedua ialah sumbang saran. Ketiga, kumpulan fokus. Keempat, teknik Delphi. Dan kelima, kumpulan nominal. Analisis tulang ikan merupakan alat membuat keputusan berbentuk grafik tulang ikan. Analisis tulang ikan menggunakan sebab dan kesan dalam mengenal pasti punca kepada masalah. Membuat keputusan perlu mengetahui masalah yang sebenar dihadapi oleh organisasi. Punca masalah sebenar boleh diketahui melalui percambahan fikiran dan kebiasaannya sumber masalah utama di dalam sebuah organisasi ialah manusia, mesin, kaedah dan juga bahan mentah ataupun juga dikenali sebagai 4M iaitu man, machine, method, material. Semasa aktiviti percambahan fikiran, ahli-ahli akan memikirkan sebab atau punca masalah dan menyenaraikan pecahan kecil masalah mengikut kategori masalah yang ditetapkan. Dan melalui kaedah ini, pembuat keputusan akan mengeluarkan seberapa banyak pecahan kepada punca masalah dan mencadangkan kaedah penyelesaian kepada masalah tersebut. Terdapat 4 langkah dalam menggunakan analisis tulang ikan sebagai alat pembuatan keputusan kualitatif. Yang pertama ialah situasi. Situasi digambarkan melalui kepala ikan. Situasi ialah pernyataan masalah yang wujud dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, masalah yang wujud dalam organisasi ini ialah masalah seperti produk yang tidak berkualiti. Yang kedua ialah punca besar. Punca besar merupakan cabang-cabang utama di dalam rajah tulang ikan. Punca besar merupakan faktor utama yang selalu menjadi penyebab kepada situasi masalah yang wujud dalam sesebuah organisasi. Ada 4 punca masalah utama yang biasanya berlaku di dalam sebuah organisasi, iaitu masalah berpunca daripada mesin, manusia, bahan mentah atau kaedah. Langkah ketiga ialah mengenal pasti punca-punca kecil ataupun ditunjukkan sebagai ranting di dalam rajah tulang ikan. Punca kecil ini merupakan punca masalah kepada punca yang besar dan ia merupakan pecahan kecil kepada punca masalah utama. Sebagai contoh, jika masalah mesin, pecahan kepada masalah mesin boleh menjadi disebabkan oleh mesin lama, mesin selalu rosak, jenis mesin yang tidak standard, kapasiti mesin yang tidak sesuai dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah mengenal pasti punca sebenar. Punca sebenar merupakan punca kecil yang menjadi faktor penyebab kepada masalah yang perlu diselesaikan. Contoh, setelah dianalisis, didapati mesin lama merupakan punca sebenar kepada masalah produk yang tidak berkualiti. Langkah seterusnya ialah penyelesaian masalah juga perlu mengenal pasti punca-punca kecil kepada masalah manusia, kaedah dan bahan sehinggalah punca sebenar mengapa masalah produk tidak berkualiti itu berlaku. Alat kedua dalam alat pembuatan keputusan kualitatif ialah sumbang saran. Sumbang saran merupakan percambahan fikiran di mana semua ahli dalam kumpulan dibenarkan memberi pendapat terhadap topik yang dibincangkan. Tujuan kaedah sumbang saran ialah untuk mengumpulkan seberapa banyak idea sehingga tiada lagi idea yang dapat dijana. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi apabila menggunakan sumbang saran. Yang pertama ialah tajuk perbincangan hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu. Ini supaya ahli bersedia untuk mengumpulkan seberapa banyak idea. Yang kedua,
ahli kumpulan terdiri daripada pekerja dari pelbagai bidang. Ketiga, pengurusi dan pelapor kumpulan memainkan peranan dengan memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar. Keempat, setiap ahli diberi giliran untuk memberi pendapat atau cadangan. Semua cadangan hendaklah dicatat untuk dibincangkan secara umum. Dan akhir sekali, cadangan yang kurang baik atau tidak praktikal tidak boleh dikritik. Ini bagi memastikan setiap ahli bersemangat untuk memberikan pendapat tanpa sebarang bangkangan. Berbanding dengan kaedah sumbangsaran, kumpulan fokus ini lebih mementingkan kualiti idea berbanding dengan kuantiti idea. Dan kalau kita bandingkan antara teknik sumbangsaran dan kumpulan fokus, kumpulan sumbangsaran tidak boleh dikritik, manakala kumpulan fokus setiap ahli boleh memberikan pendapat masing-masing dan komen supaya idea-idea baru tadi menjadi lebih kreatif. Alat keempat dikenali sebagai teknik Delphi. Teknik Delphi ialah pengutipan data atau maklumat berdasarkan kaedah tinjauan daripada ahli-ahli panel atau kumpulan pakar dalam bidang berkaitan bagi mendapatkan keputusan terbaik. Ahli-ahli dalam kumpulan tidak bersemuka dan identiti dirahsiakan. Teknik ini lebih kompleks dan sesuai digunakan untuk isu-isu sensitif atau berisiko tinggi. Setiap ahli akan memberi idea bertulis, kemudian idea tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh ketua kumpulan pakar. Analisis dibuat menerusi beberapa pusingan sehinggalah persetujuan bersama dicapai. Kelebihan menggunakan teknik Delphi ialah lebih banyak idea diperolehi daripada pelbagai pihak, amat sesuai untuk idea bagi isu-isu yang sensitif, dan pemberi idea diberi peluang untuk mengemukakan idea beberapa pusingan. Walau bagaimanapun, kelemahannya ialah ahli kumpulan mungkin pakar dalam bidang yang dibincangkan tetapi bukan keseluruhan isu. Sukar untuk kita menilai accountability kerana masing-masing tidak dikenali. Dan ia mengambil masa yang agak lama untuk mengumpulkan data dan maklumat. Akhir sekali ialah teknik kumpulan nominal. Kumpulan nominal merujuk kepada satu kumpulan panel yang dibentuk mengikut struktur supaya ahli diberi peluang untuk memberikan idea dan menyelesaikan suatu masalah yang wujud. Ahli kumpulan akan bertukar idea dan membincangkan setiap idea yang diberikan dan proses penambahbaikan idea dilakukan. Proses pengundian awal dibuat untuk memilih idea yang bernas. Proses pengundian akhir dibuat untuk memilih satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kelebihan teknik kumpulan nominal ialah setiap ahli diberi peluang untuk memberi cadangan masing-masing. Setiap ahli kumpulan sama-sama terlibat dalam pembuatan keputusan. Idea lebih bernas dan lebih banyak pengetahuan diperolehi. Walau bagaimanapun, ia akan mengambil masa yang agak lama untuk persetujuan. Kemungkinan terdapat sebilangan ahli yang akan menguasai sesi perbincangan dan akan timbul rasa tidak puas hati di kalangan ahli. Seperti biasa, di akhir sesi, pelajar perlu menjawab soalan latihan. Soalan 1. Nyatakan langkah-langkah membuat analisis tulang ikan 4 markah. Pelajar hanya perlu menyatakan langkah-langkah sahaja tanpa memberikan contoh. Yang kedua ialah terangkan 4 alat membuat keputusan kualitatif dalam aktiviti perniagaan perhotelan di Malaysia 16 markah. Untuk soalan ini, pelajar perlu memberikan contoh berdasarkan situasi yang diberi iaitu perniagaan perhotelan di Malaysia. Sekian untuk hari ini dan diharap semua pelajar memahami tajuk-tajuk yang dipelajari pada hari ini.